اللهم صل على محمد وعلى آله محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera diucapkan pada anda semua. Terima kasih sudah lagi hadir ke dalam channel ni. Bersama lagi dengan saya Angah. Baik, sebelum saya nak teruskan, di sini saya menjemput sahabat-sahabat semua dalam ni untuk kalau boleh support channel saya yang satu lagi yang bernama Wasatiyah. Di situ saya kumpul-kumpulkan cerita-cerita dakwah lah, kisah-kisah akhir zaman, benda-benda yang berkaitan, perkara-perkara yang berkaitan dengan keislaman, sejarah Islam. InsyaAllah saya akan kumpul di sana. Minta support guys, minta support. Mudah-mudahan kita semua beroleh berkat, pahala insyaAllah. Baik ya. Baik, kita teruskan dengan episod yang seterusnya. Tak nak ngoceh panjang. Siri yang ke-40 dari Tamar Jaleh. Siri bercakap dengan jin yang bertajuk Pemuda Menjerit Malam. Setelah selesai menari, kera itu akan membawa tempurung menemui orang yang melihatnya. Macam tak betul ya awal-awal ni. Baik, saya ulang balik. Setelah selesai menari, kera itu akan membawa tempurung menemui orang yang melihatnya. Orang ramai akan mencampakkan wang ke dalam tempurung. Bila bertemu dengan budak perempuan yang comel, kera itu akan menarik baju atau memeluk pinggang gadis comel sebagai tanda persahabatan. Tarian kera ini pada mulanya diperkenalkan oleh orang-orang India yang datang dari Madras. Orang Melayu juga ada menjalankan pertunjukan ini dengan tujuan mencari wang. Kalau kera itu bertuankan orang-orang India, tarian yang dipersembahkan tetap berunsurkan tarian India. Kalau orang Melayu yang menjadi tuannya, kera itu pandai menari joget ataupun inang. Ya, ini tahun-tahun 80-90-an macam tu ialah. Kalau tahun 2023, kemungkinan kera itu akan ber-TikTok gitu. Nah, kita teruskan. Kalau kera betina akan dinamakan Minah dan kera jantan dinamakan Mulung ataupun Meletik. Kata orang, tarian kera ini ada unsur-unsur sihir yang dapat menarik perhatian orang ramai serta rasa simpati untuk mengulurkan bantuan. Sejauh manakah kebenaran kata-kata itu tidak dapat pula dipastikan oleh sesiapa pun. Akhirnya, lelaki berbaju putih itu pun pulang. Rambutnya kelihatan kusut masai dan matanya merah serta berair. Isterinya terus bertanya, "Mana keranya bang?" "Ada dekat luar." "Bawa masuk," tingkah Datuk sambil bangun. Beberapa saat kemudian, kera dan tuannya muncul di muka pintu. Datuk mempersilakan tuan punya kera duduk di sisinya. Setelah bercakap sebentar dengannya, Datuk sudah dapat mengetahui serba sedikit tentang latar belakang tuan punya kera itu. "Saya nak ambil sehelai bulu tengkuk kera ni," ujar Datuk. Saya jadi hairan mendengar cakap Datuk itu. Kalau hanya memerlukan sehelai bulu tengkuk kera, tidak wajarlah tuan punya kera itu dibawa bersama. Suruh sajalah lelaki berbaju putih itu mencabut sehelai sahaja bulu kera tersebut. Ini lebih mudah dan tidak menyusahkan tuan punya kera. Kadang-kadang saya ni jadi bodohlah dengan sikap Datuk. Tuan punya kera tidak membantah dengan hasrat yang disuarakan oleh Datuk. Dia pun menolak kera ke hadapan Datuk. Dengan tenang, Datuk mencabut bulu kera tersebut. Isteri lelaki berbaju putih itu nampak resah. "Macam ni, bulu kera ni saya akan rendam dalam gelas kira-kira setengah jam. Kemudian air ini diminumkan pada anak awak. Dengan izin Allah, setelah air ini diminum, anak awak akan sembuh. Macam inilah saya yakin yang anak awak ni terkena sihir bulu kera. Dan inilah ubatnya." Lelaki berbaju putih dan isterinya mendengar cakap Datuk dengan teliti. Tuan punya kera yang berbadan tegap itu terus melurut-lurut badan keranya. Dia macam buat tidak kisah dengan apa yang terjadi di hadapan matanya. Dia sanggup menanti di situ hingga ke pagi asalkan diberi wang. Masa terus berlalu. Semuanya menanti waktu yang dijanjikan dengan dada yang berdebar. Gadis comel itu sudah 2 kali menjerit sekuat hati. Datuk masih lagi bertahan. Dia tidak akan melakukan sesuatu selagi belum sampai waktu setengah jam. Saya melihat ke gelas, tempat merendam bulu kera itu. Sementara itu, tuan punya kera terus bercerita tentang pengalaman manis dan pahit sepanjang waktu dia menjaja tarian kera.
merantau dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Dia berasal dari Burma dan menetap bertahun-tahun di India sebelum datang ke tanah Melayu. Dia tidak menganut sebarang fahaman agama. Namanya juga sering berubah-ubah mengikut keadaan. Bila masuk pekan yang banyak orang Melayu, saya jadi Melayu. Kalau masuk estes, saya jadi India. Kalau pergi tempat Cina, saya jadi Cina. Nama saya ada 3. Saya tidur tidak kira mana-mana tempat. Kadang-kadang masjid, kadang-kadang kuil atau tokong. Demikian Tuan punya kereta juga. Demikian Tuan punya kera menceritakan perihal dirinya penuh bangga dalam bahasa Melayu pasar yang tunggang langgang tapi boleh difahami. Sekarang sudah sampai masanya. Tekanan suara nada Datuk penuh yakin. Dia lalu mengambil gelas yang berisi air dan bulu kera. Dengan sedikit paksaan, Datuk berjaya memaksa gadis comel itu minum air bulu kera. Kira tunggu setengah jam lagi. Kalau dia tidak menjerit, berarti anak encik dah sembuh. Tapi kalau dia tak sembuh atau akan maut kerana sakitnya ini, kera ini terpaksa disembelih. Darahnya diberi pada anak encik untuk diminum. Semua yang ada di situ bertambah kecut mendengar penjelasan Datuk. Lebih-lebih Tuan punya kera. Lelaki berbaju putih dan isterinya mula didatangi butir-butir peluh di dahi. Mereka sering... silap dah. Mereka sering kali melihat jam di dinding. Gadis comel terbujur di atas lantai pucat lesi. Masa terus berlalu. Ting tong tananana ning tong. Lebih kurang macam itulah background ya. Kedinginan kian kuat terasa menyapa tubuh badan saya. 5 minit lagi, kata Datuk. Isteri lelaki berbaju putih itu anggukkan kepala. 4 minit, 3 minit, 2 minit dan akhirnya tepat setengah jam. Gadis comel itu tidak menjerit. Dia bangun dari tempat baringnya. Datuk menyuruh gadis comel itu membacakan Al-Fatihah dan mengucap 2 kalimah syahadah. Gadis itu dapat melakukan segala-galanya dengan lancar dan teratur. Datuk gembira. Tetapi kegembiraannya hanya berlaku sebentar sahaja. Lelaki berbaju putih dan Tuan punya kera bertengkar. Tuan punya kera itu tidak patuh dengan janjinya. Waktu saya ajak datang tadi, dia mengenakan bayaran RM10 je. Sekarang ni dia nak RM20 pula. Keluh lelaki berbaju putih itu. Untuk makluman semua, dulu-dulu punya cerita, RM10 ni bapak punya mahal nilai dia. Tak macam sekarang. Sekarang budak sekolah kalau nak bawa RM2 pun kadang-kadang kena memilih-milih. Ayam saja pun kat sekolah kantin saya tengok RM2 bang. Aduh. Kesian kan? Kesian kita. Negara kita ni lengkap macam-macam. Macam-macam boleh pertanian, peternakan. Tapi, minyak, macam itulah. Malah nak komen lebih. Nanti saya jadi ahli politik pula. Kena masuk parlimen. No. Baik, kita teruskan. Isterinya pula mula membuka gelang dan kalung di leher untuk diserahkan pada Tuan punya kera. Perbuatan itu segera ditegah oleh Datuk. Cepat-cepat Datuk menepuk bahu Tuan punya kera dan terus mengambil wang RM10 dari lelaki berbaju putih. Lalu diserahkan pada Tuan punya kera yang bagaikan terkena pukau. Menerima dan mendengar cakap Datuk. Datuk, saya dan Tuan punya kera meninggalkan rumah lelaki berbaju putih setelah itu. Bila sampai di luar kawasan bala polis, Datuk terus memegang bahu Tuan punya kera. Tiba-tiba, kera yang didukung oleh Tuan punya kera itu menyerang Datuk dengan menggigit lengan Datuk. Ternyata, gigi kera yang tajam itu tidak mampu menembusi kulit lengan Datuk. Dalam malam yang dingin itu, saya lihat muka Tuan punya kera berubah dari wajah seorang yang agak bodoh dan tolol menjadi bengis dan garang. Dia mengarahkan keranya menyerang di mana-mana bahagian tubuh Datuk. Datuk terus bertahan. Tiba-tiba, badan saya menggeletar. Bukan kerana rasa sejuk yang dibawa oleh angin subuh, tetapi kerana kera yang saya lihat kecil itu berubah menjadi besar. Lebih tinggi dari Datuk. Kera itu membuka mulutnya dengan luas. Kedua-dua taring yang panjang dan tajam itu menyeringai. Datuk masih lagi bertenang. Dia mengelak bila kera itu menyerang. Tuan punya kera terus mengeluarkan arahan. Tiba-tiba, Datuk berjaya menangkap ekor kera itu. Dalam beberapa saat sahaja, kera itu kembali kepada keadaan asalnya. Tuan punya kera pula mula menyerang dari sebelah kanan. Datuk mengelak setapak, kemudian memukul pangkal leher Tuan punya kera hingga tersungkur. Ketika itu, beberapa orang anggota polis yang dapat melihat keadaan di luar balai segera keluar. Masa anggota polis itu sampai ke situ, Datuk sudah pun membangunkan Tuan punya kera. Dengan nada suara yang merayu-rayu, Tuan punya kera minta Datuk jangan mengapa-apakan dirinya. Awak ni jahat. Awak ni sengaja menggunakan ilmu halus awak untuk memperdayakan orang.
Saya tahu awak sengaja kenakan pada budak perempuan tu. Bila dia sakit, awak tahu menawarnya dan awak kenakan bayaran yang tinggi. Ini kerja awak, kata Datuk sambil memulas tangan punya kera. Saya cari makan, tuan. Bukan cara ni awak cari makan. Lagi sekali awak buat kerja macam ni, awak mati, tahu? Datuk ugut sambil memeriksa badan tuan punya kera. Datuk menemui sekeping kulit kera yang sudah kering yang dibalut dengan beberapa rajah serta tulisan Burma. Datuk bakar kulit keras dan pembalutnya. Datuk tidak peduli dengan rayuan dari tuan punya kera yang menyembah-nyembah kakinya. Sekarang ni awak balik, kata Datuk. Tanpa banyak cakap, tuan punya kera beredar dari situ dengan wajah yang muram. Anggota polis yang... Para anggota polis yang berada di tempat tersebut. Datuk menasihatkan mereka supaya jangan membenarkan anak-anak perempuan mereka melihat lagi tarian kera dalam jarak yang dekat. Apalagi membiarkan kera memanjat atau memeluk badan anak-anak mereka. Tarian tu selalu digunakan oleh tuan punya kera itulah menyerapkan semangat kera. Tapi tak semua pula tuan punya tarian kera ni berperangai macam tu. Kita harus berjaga-jaga. Tarian tu ada unsur-unsur pemujaan roh gaib. Datuk membuka rahsia di sebalik tarian kera. Kemudian kami terus ke masjid. Tidak lama selepas itu waktu subuh pun tiba. Kami pun solat subuh dengan orang-orang yang datang dari masjid tersebut. Kerana memikirkan saya dan Datuk adalah musafir yang menumpang tidur di masjid, tidak banyak yang mahu bercakap dengan kami, walaupun kami bersikap ramah pada mereka. Mereka datang ke masjid hanya untuk solat sahaja dan melupakan ajaran agama yang menyuruh pengikutnya menjalin persahabatan dan kemesraan dengan orang yang seagama dengan mereka. Nampak? Daripada zaman dulu lagi dah ada Datuk Sik. Nampak? Lugu-lugu juga ni. Tak apalah. Tapi ni kisah pasal masjid kan. Tak apa. Lebih kurang pukul 8 pagi, kami keluar dari masjid menuju ke kedai tempat kami makan malam tadi. Sepanjang jalan ke kedai, Datuk terus merungut kerana dia tidak dapat melakukan kebiasaannya mandi embun. Kedatangan kami disambut oleh tuan punya kedai makan yang ramah sekali. Malah diturut makan semeja dengan kami. Banyak perkara yang ditanyakannya pada Datuk. Saya kiralah tuan punya kedai itu seorang yang bijak kerana sambil bercakap itu, dia sebenarnya mengemukakan pertanyaan yang tidak begitu ketara terhadap diri Datuk. Secara tidak langsung, Datuk sendiri membuka rahsia tujuan sebenarnya yang mahu mengubati lelaki yang dikatakan mengidap penyakit aneh itu. Sebenarnya, lelaki itu ada hubungan keluarga dengan saya. Tapi saya tak begitu yakinlah berubat cara tradisional ni, kata tuan punya kedai sambil menghirup air kopi. Datuk pandang muka saya seolah-olah Datuk memberitahu bahawa dirinya terperangkap dalam kemanisan budi dan tutur bicara tuan punya kedai. Kenapa yang awak tak berterus terang dengan saya sejak semalam? Datuk melahirkan rasa kurang senangnya. Tuan punya kedai terdiam. Datuk hirup kopi dengan tenang. Beberapa orang pelanggan terus keluar dan masuk. Minta maaflah. Kalau saya katakan, kebanyakan orang-orang ni, orang-orang kita ni lah ya, terutama yang berdakwa dirinya bomoh dan pawang, selalunya cari kesempatan. Kebolehan tidak sendiri mana, cakap saja yang melambung. Tuan punya kedai meluahkan apa yang tersirat dalam hatinya. Datuk tersenyum sambil menjentik badan cawan dengan jari manisnya. Tuan punya kedai menyepit sebatang rokok cap tembak. Yang brand Rough Rider tu ada si bubur dalam shot kan sebelum ni kan. Baik. Hujung rokok itu dibakarnya dan disejutnya panjang-panjang. Asap rokok yang diluahkannya berlegar-legar dalam ruang kedai sebelum hilang di bawah angin pergi. Hubungan keluarganya macam mana tu? Datuk menyoal tuan punya kedai sambil menghabiskan sisa-sisa kopi yang ada di dalam cawan. Oh, dia pangkat 2 pupu dengan saya. Maknanya awak kenal lah dengan Kiai Muslih. Kenal tu tidak. Saya cuma kenal pada namanya saja. Kiai tu juga pernah mengubatnya. Tapi tak nak juga sembuh. Apa pendapat awak tentangnya? Dia tu saya rasa jujur orangnya. Awak tahu tak dia dah meninggal? Saya tak tahu. Bila dia meninggal? Tuan punya kedai terkejut. Datuk terus menerangkan pada tuan punya kedai itu tentang kedudukan yang sebenarnya. Wajah tuan kedai kelihatan cemas sedikit bila Datuk menyatakan kedatangannya ke situ adalah untuk menunaikan amanat Kiai Muslih. Kita ni sekadar mahu menunaikan permintaan kawan. Tu pun kalau kaum keluarga si pemuda tu setuju. Kita sekadar mahu menolong dan kita bukannya pawang atau dukun. Kita tak cari makan atas nama pawang atau bomoh. Cukup tenang, Datuk berkata. Tuan punya kedai terdiam. Datuk pun bangun untuk membayar harga makanan serta bersedia untuk meninggalkan kedai tersebut. Nanti dululah.
Maafkan saya kalau tersinggung. Saya tak tersinggung. Itu kan hak awak. Saya tahu tu hak saya. Tapi perbuatan tu kurang baik. Lagi sekali lah saya minta maaf ya. Sebab zaman sekarang ni banyak orang menyamar jadi bodoh. La ilaha illallah. Bukan bodoh, bomoh. Saya ulang balik ya. Sebab zaman sebab zaman sekarang banyak orang yang menyamar jadi bomoh. Selalunya yang asli tetap asli. Jarang mahu menunjukkan kebolehan. Saya setuju. Saya setuju. Bila Datuk mahu membayar harga minuman dan makanan, tuan kedai itu tidak menerimanya. Malah tuan punya kedai itu membawa saya dan Datuk ke sebuah bilik khas di bahagian belakang kedainya. Tuan punya kedai itu memberitahu pada Datuk yang saudaranya, iaitu lelaki yang berpenyakit ganjil itu, berusia lebih kurang 38 tahun, tidak suka menerima tetamu datang ke rumah walaupun ibu bapanya. Hati-hatilah awak bila sana ya. Banyak orang cuba mengubati dikejar dengan parang. Kecuali Kiai Musli. Tuan punya kedai mengingatkan Datuk. Aneh juga ya perangainya. Balas Datuk. Dia ni bukan sakit, tapi kerasukan syaitan. Barangkali. Ada kereta lalu tak pergi tak abaikannya. Datuk terus memberitahu tuan punya kedai yang dirinya tidak dapat pergi dengan segera ke rumah lelaki aneh itu. Paling cepat pun 2 hari lagi. Datuk perlu membuat beberapa persiapan tertentu. Dan Datuk tetap memilih masjid sebagai tempat menginap sementara menanti masa yang ditunggu itu tiba. Sejak menginap di masjid, Datuk terus menjalin persahabatan dengan anggota-anggota polis di situ. Dan Datuk sudah pun mendapat kebenaran untuk berjalan pada setiap subuh di kawasan pinggir Pekan Tanjung Malim yang terdapat pokok-pokok tumbuhan. Sebelum pergi ke tempat tersebut, Datuk dikehendaki melaporkan diri kepada pihak berkuasa di balai polis. Walaupun tujuan Datuk pergi ke kawasan hutan tersebut untuk mandi embun. Tarikh yang dijanjikan pun tiba. Datuk dijemput oleh tuan punya kedai dengan kereta menuju ke kawasan perkampungan Melayu yang terletak ke selatan bandar Tanjung Malim. Bila sampai ke kawasan tersebut, Datuk pun diperkenalkan kepada kaum kerabat pemuda yang malang itu. Saya dengan Datuk sampai di kampung tersebut pada sebelah pagi. Dan pada sebelah petangnya, saya dan Datuk sudah pun mengetahui kedudukan rumah batu tempat pemuda aneh itu tinggal. Kawasan sekeliling rumah batu itu ditumbuhi pohon-pohon besar. Halaman rumahnya lapang dengan pokok-pokok bunga raya. Di belakangi rumah pula terdapat kolam besar. Petang itu juga Datuk menghampiri rumah batu tersebut. Dari jauh lagi pemuda ganjil itu melambai-lambaikan tangan pada Datuk. Datuk terus masuk ke kawasan rumah tersebut. Pemuda ganjil itu mendekatinya. Apa hajat kemari? Tanya pemuda ganjil. Wajahnya cengkung, matanya merah, misai dan janggut serta jambang tumbuh liar di wajahnya. Datuk tersenyum kepadanya. Saya ni nak mancing ikan. Datuk berbohong. Macam inilah, pergilah ke tempat lain. Kawasan ni kawasan saya dan Tuan Puteri. Ujarnya serius. Minta maaf saya tak tahu ni, kata Datuk. Pemuda ganjil itu tersenyum dan terus menghalau Datuk dari kawasan rumahnya dengan maki hamun. Datuk terus menemui kedua orang tua lelaki ganjil itu. Datuk memberitahu mereka segala usaha yang diikhtiarkan pada waktu malam hari Selasa ketika bulan mengambang. Sebelum usaha itu dilancarkan, Datuk perlu mengetahui gerak-gerinya. Datuk merasa senang hati kerana kedua orang tua lelaki ganjil itu sanggup membantu Datuk. Sementara menanti musim bulan mengambang, saya dan Datuk perlu tinggal di kampung tersebut selama 2 hari. Malam ni 13 Syaban, malam esok 14 dan malam lusa baru 15. Kata Datuk pada saya sambil menggigit ibu jarinya. Saya anggukkan kepala dengan harapan Datuk akan terus duduk di tebing sungai itu. Saya sudah tidak sanggup lagi untuk berjalan di kawasan yang penuh semak samun. Selain dari itu, hati saya sentiasa bimbang dan cemas. Manalah tahu, tiba-tiba pemuda yang tinggal di rumah batu itu akan keluar membawa parang untuk memotong leher saya dan Datuk. Dan bermacam-macam perkara jugalah yang bermain dalam kepala saya. Memang elok ni, malam Jumaat. Tambah Datuk lagi sambil merenung ke arah rumah batu yang sudah jauh tertinggal di belakang. Saya terus menggigit bibir sambil merenung ke langit. Saya lihat awan petang itu cukup bersih. Datuk berhenti melangkah. Dengan teliti dia meletakkan punggungnya atas batu besar yang terdampar di bibir sungai Bernam. Tidak jauh dari batu besar itu terdapat sepohon pokok ara yang akarnya terjuntai ke dalam air sungai. Perdu pokok ara itu cukuplah besar. Kira-kira 2 pemeluk. Air sungai Bernam yang mengalir itu seakan-akan berpusing-pusing di bahagian akar pokok ara itu sebelum mengalir ke selatan. Kerana air sungai Bernam yang mengalir itu cukup jernih, pasir dan batu-batu yang terdapat di dasarnya boleh dilihat dengan jelas.
Datuk, saya lihat Datuk, ya Allah, saya ulang balik ya. Datuk, saya lihat dia merenung air sungai yang seakan berpusing berhampiran dengan akar ara yang terjuntai itu. Datuk macam mencari sesuatu. Dahinya saya lihat berkedut bersama titik-titik peluh yang tumbuh di kiri kanan pipinya. Saya merasa hairan dan takjub dengan sikap Datuk yang tiba-tiba berubah itu. Kita harus mencari akar-akar kayu, pucuk-pucuk kayu dan batu-batu yang terdapat dalam sungai ini, Tamar. Ujar Datuk sambil merenung muka saya. Macam ada sesuatu yang timbul dalam diri saya yang untuk menentang apa yang Datuk cakapkan. Apa perlunya batu dan akar kayu tu? Apakah Datuk tidak tahu hari dah petang? Apakah dia tak fikir yang pemuda yang berada dalam rumah batu itu akan sampai ke tempat saya dan Datuk duduk sekarang? Hei, saya mengeluh dalam hati. Semuanya ada guna untuk kita, Tamar. Aku tahu apa yang kau fikirkan dan kau jangan cuba nak bantah cakap aku. Mendengar suara Datuk itu, muka saya segera berubah. Saya malu pada diri saya sendiri. Saat Datuk sudah tahu apa yang tersirat dalam hati saya. Datuk renung muka saya sebentar. Kemudian, dengan tenang Datuk lipatkan kedua belah kaki seluarnya. Separas kepala lutut. Datuk terus turun ke dalam sungai, meranduk air sungai dengan tenang sambil membungkukkan badan mengutip batu-batu yang berada betul-betul di tengah sungai. Kebanyakan batu yang dikutip itu berbentuk leper dan bersegi tiga. Datuk masukkan batu-batu itu ke dalam saku bajunya. Jumlah batu yang dikutip oleh Datuk lebih kurang 33 biji. Datuk memanjat tebing sungai dan terus menghampiri saya. Mari kita ke sana, ujar Datuk sambil menuding jarinya ke arah matahari terbit. Saya pun segera bangun dan melihat 2-3 kali. Datuk terus melangkah. Saya tak ada pilihan lain dan terpaksa mengikutnya sahaja. Matahari petang kian condong. Berbayang pokok memanjang di tanah. Awan saya lihat tetap berarak tenang. Kami masuk ke kawasan hutan kecil yang bersambung dengan kaki sebuah bukit. Pokok-pokok yang tumbuh di kaki bukit itu agak subur. Dengan menggunakan tangannya, Datuk pun mematahkan beberapa dahan kayu yang berdaun lebat. Kami kian jauh mara ke dalam hutan di pinggir bukit itu. Matahari kian mengecil membuatkan suasana di sekitar kawasan tersebut agak muram. Dan Datuk dengan menggunakan kekuatannya berjaya mencabut beberapa akar kayu hutan. Balik, kata Datuk. Kepalang gembiranya hati saya mendengar cakap Datuk tu. Kami berpatah balik menuju ke tebing sungai. Tempat kami mula-mula bergerak tadi. Sebaik saja sampai di bawah pokok ara tempat saya dan Datuk duduk tadi, terdapat kesan-kesan darah pada akar pokok tersebut. Datuk melihat kesan darah itu dengan teliti. Hei, darah apa agaknya ni Rungut Datuk sambil merenung muka saya. Cepat-cepat saya gelingkan kepala. Ketika itu saya lihat di kaki langit, cahaya merah dan kekuningan mula bangkit, menandakan tidak lama lagi waktu maghrib akan tiba. Tanpa banyak bercakap, Datuk pun menutup kesan darah di akar kayu ara dengan daun kering. Tiba-tiba saya lihat wajah Datuk berubah. Ekor matanya menjeling tajam ke kiri dan ke kanan, macam kucing mengamati langkah mangsanya. Saya segera menggigit bibir bila melihat ada titisan darah jatuh dari dahan pokok ara. Darah itu menitik atas lengan Datuk dan mengalir perlahan-lahan menuju ke hujung jarinya. Ambilkan daun keladi dan sapukan darah di lengan ni, kata Datuk. Saya pun segera mematuhi perintahnya. Sebaik saja darah di lengan itu saya sapukan dengan daun keladi. Datuk pun mengambil daun keladi dari saya itu lalu diletakkan atas tanah dengan keadaan yang terlentang. Macam kilat, Datuk melompat lalu membuka silat langkah pertama sambil melepaskan buah silat ke kiri dan kanan. Pergerakan Datuk cukup cepat dan tangkas. Bila Datuk mematikan langkahnya, saya lihat daun keladi yang diletakkan dalam keadaan terlentang itu hancur. Akhirnya, Datuk dongakkan kepala dan sepasang matanya merenung tajam ke arah salah satu dahan ara. Ui, laju motor ni. Kejap gangguan. Urat-urat. Ya Allah, tak habis lagi. Gear tak habis. Okey, gear habis. Urat-urat di mata Datuk kelihatan seakan-akan timbul dan berwarna merah. Dari kedua-dua belah bibir matanya, saya lihat keluar asap yang nipis macam kabus. Dahi Datuk berpeluh, begitu juga dengan kulit pipinya. Dagu Datuk pula bergerak-gerak. Datuk terus menenung dahan ara itu. Tiba-tiba, dahan yang ditenungnya itu patah dan jatuh ke bumi. Selesai, kata Datuk lalu menarik tangan saya ke arah kesan kena bakar itu. Daun yang terdapat di dahan itu semuanya layu dan kecut. Datuk tidak menceritakan apa-apa pun berhubungan dengan dahan yang patah dan darah yang menitis pada lengannya. Kami pun meninggalkan kawasan tersebut. Hari sudah beransur gelap. Kerana kami ditempatkan di sebuah rumah khas oleh keluarga pemuda ganjil itu, membuatkan saya dan Datuk terasa agak selesa dan bebas bergerak.
Malam itu, Datuk membuat keputusan yang amat menakjubkan. Dia mahu meninjau keadaan kawasan sekitar rumah batu. Dia mahu melihat apa yang dilakukan oleh pemuda itu ketika bulan mengambang. Siapkan keris kecil untuk aku. Datuk mengeluarkan perintah. Sebaik sahaja dia selesai menunaikan solat Isyak, saya segera mengeluarkan keris kecil dari tempatnya dan terus menyerahkan pada Datuk. Datuk gulung keris itu dengan kain hitam dan terus diselitkan ke pinggangnya. Sebelum meninggalkan rumah khas tempat kami menginap, Datuk terlebih dahulu duduk bersila di muka pintu sambil membacakan sesuatu. Saya disuruhnya melihat bulan di langit. Saya berdiri di muka tingkap melihat langit dan awan. Datuk terus bertafakur. Kepalanya sudah pun dililit dengan kain merah. Malam ni baru 13 Syaban. Bulan tak begitu besar, ujar Datuk sambil menepuk lantai 3 kali. Dia terus mundar-mandir di ruang rumah. Saya biarkan Datuk dengan keadaannya. Saya tak mahu campur langsung dalam urusannya tu. Saya tersenyum. Di langit bulan pula mula timbul. Awan nipis yang melitupinya mula bergerak, terpisah dengan bulan yang sebesar buah kelapa sulung tu. Datuk segera menghampiri dan berdiri dekat muka tingkap. Wajahnya kelihatan berseri-seri. Malam ni, mulakan dulu, kata Datuk. Terlalu cepat Datuk bertindak. Apa salahnya menguji dulu sebelum masuk gelanggang? Saya takut ni kerja Datuk jadi kerja yang sia-sia. Kita ni kan sekadar mencuba, jawab Datuk. Tiba-tiba Datuk dan saya terdengar lolongan anjing sayup-sayup. Bulan di langit kian menyerlah. Awan kian bersih dan bergerak-gerak perlahan mengikut ke arah angin. Suara lolongan anjing kian kuat dan menyeramkan. Pokok-pokok sekitar kawasan rumah tempat kami menginap mula bergerak-gerak disentuh angin. Aku dengar ni bunyi orang menjerit ni, bisik Datuk ke telinga saya. Dan Datuk menyuruh saya mengamati arah mana suara orang menjerit itu datang. Saya pun pasang telinga dengan teliti. Dada saya mulai berdebar. Dari arah rumah batu tu. Aku rasa pun begitu juga. Apa yang kita nak kena buat ni tu? Kita pergi sana, tinjau. Saya menarik nafas panjang bila mendengar cakap Datuk itu. Suara lolongan anjing kian kuat. Angin juga mula bertiup agak kencang. Saya merasa hairan kenapa hal itu terjadi dengan mendadak. Bila dilihat keadaan hari, memang tidak wajar angin boleh bertiup begitu kencang. Suara orang menjerit kian pula galak, bersambung-sambung dengan lolongan yang memanjang. Datuk menyuruh saya turun dahulu. Dia mahu menguncikan daun pintu. Saya terus turun. Bila kaki saya memijak bumi, dada saya tiba-tiba terasa berdebar-debar. Dalam keadaan yang resah itu, sebiji pisang muda macam dibaling orang tertentu mengenai dahi saya. Pandangan saya jadi berpinar-pinar. Badan saya terhuyung ayang. Dalam keadaan yang tidak keruan itu, Datuk terus memeluk saya. Datuk dudukkan saya atas anak tangga. Dengan perlahan-lahan, Datuk menepuk dahi saya 3 kali berturut-turut. Pandangan saya kembali normal dan badan saya tidak lagi terhuyung hayang. Terima kasih kerana sudi mendengar daripada mula sampai habis. Pada yang kawan-kawan baru join dalam channel ni, jangan lupa kita ada episod penuh di dalam playlist. Dan untuk pada kawan-kawan yang memang follow, jangan lupa untuk besok kita akan teruskan dengan episod